itulah balik kampung yang kekal abadi untuk keselamatan kita di akhirat nanti insya-Allah. Jadi telah dibincangkan panjang lebar pada minggu lepas oleh ahli panel kita pada minggu yang lalu. Dan alhamdulillah pada pagi ini juga kita masih lagi akan membincangkan tajuk yang menarik, iaitu berkaitan dengan keluarga syurga. InsyaAllah ahli panel kita, penceramah kita akan membahaskan dan membincangkan bagaimana keluarga syurga tersebut insyaAllah. Seperti biasa, pihak masjid ingin maklumkan bahawa pihak masjid sekali lagi amat mengharapkan para jemaah semua yang telah senantiasa memberi komitmen dan sokongan di atas program-program pengimarahan Masjid Al-Khairah Taman Seri Gombak, dan kita doakan agar jemaah yang ramai ini akan terus memberi sokongan dan dokongan selepas daripada bulan Ramadan ini. Bagaimana solat subuh boleh penuh pada bulan Ramadan, kita harapkan selepas Ramadan yang berbaki hanya mungkin 2 hari sahaja lagi akan menjadi semangat dan azam untuk kita terus melaksanakan ibadah-ibadah yang ada dalam Ramadan di luar bulan Ramadan insya-Allah. Kita penuhkan masjid mungkin setiap waktu 5 waktu sehari, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh, kita penuhkan masjid untuk solat berjemaah dan pengisian program-program yang telah dirancangkan. Bagi pihak masjid juga mengucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih di atas sokongan jemaah yang telah memberi infak dan sumbangan. Dengan adanya infak sumbangan derma para jemaah semua, Masjid Al-Khairah Taman Seri Gombak akan terus membina aktiviti-aktiviti bagi pengimarahan masjid insya-Allah daripada masa ke semasa, bagi memboleh dan melancarkan program-program pengimarahan. Dengan adanya sumbangan derma para jemaah semua, kalau lihat masjid ini masjid yang paling banyak tabung, tapi itulah jati diri ataupun nilai yang ada di Masjid Al-Khairah Taman Seri Gombak ini, yang menjadi nadi masyarakat di masjid atau di qaryah di taman ini memilih Masjid Al-Khairah Taman Seri Gombak. Dan kita doakan juga agar Masjid Al-Khairah Taman Seri Gombak ini walaupun telah dinobatkan masjid terbaik negeri Selangor pada tahun 2015, kita nak juga Masjid Al-Khairah Taman Seri Gombak ini dinobatkan sebagai masjid terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi insan-insan yang datang di Masjid Al-Khairah ini akan membawa rahmat, akan membawa maghfirah pulang ke rumah masing-masing dan menjadikan keluarga kita keluarga yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi untuk makluman pada pagi ini, pihak masjid masih lagi akan melancarkan tabung untuk pembinaan lift. InsyaAllah Masjid Al-Khairah akan membina lift di tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 di masjid ini. Kos bernilai 200,000. Alhamdulillah sepanjang bulan Ramadan ini, alhamdulillah setiap petang dan setiap pagi juga ramai jemaah, tak kurang setiap hari RM2,000 pihak masjid terima. Dan alhamdulillah setakat rekod kita telah mendapat hampir RM50,000 sepanjang bulan Ramadan ini bagi wakaf pembinaan lift di Masjid Al-Khairah Taman Seri Gombak ini. Jadi ambillah kesempatan di dalam bulan Ramadan ini untuk terus berinfak, berwakaf untuk pembinaan
lift di Masjid Al-Khairiyah Taman Seri Gombak. Boleh serahkan wakaf tersebut ataupun infak derma tersebut kepada saya ataupun mana-mana ahli jawatan kuasa pegawai Masjid Al-Khairiyah Taman Seri Gombak, insya-Allah. Jadi selepas forum ini kita akan lancarkan untuk tabung pembinaan lift. Satu lot lift itu 500. Jadi boleh kongsi-kongsi, jangan risau. Seikhlas mungkin bagi sumbangan infak wakaf untuk pembinaan lift tu, insya-Allah. Memoga Allah SWT melapangkan dan memberkati rezeki kita, insya-Allah. Jadi bagi meneruskan agenda pada pagi ini, dengan ini saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Sufyan Amrin ataupun lebih dikenali dengan DJ Sufyan, Radio Hakim, bersama-sama dengan ahli panel pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Syauqi Osman dan Ustaz Haryanto Rizal Rohman, untuk naik ke Astaka forum perdana subuh pada pagi ini bagi membincangkan tajuk keluarga syurga. Dengan ini majlis menyerahkan forum perdana subuh kepada moderator forum pada pagi ini. Dengan ini majlis mempersilakan, insya-Allah. Baik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzah, selawat dan salam ke atas Rasul junjungan, keluarga baginda serta sahabat-sahabat baginda. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatil mahabbatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya tu seronok dengar para jemaah subuh kita pagi ini di Masjid Al-Khairiyah Taman Seri Gombak. Abang kata Ustaz Rosyam, Ustaz Syam sebentar tadi, Ustaz Rosyam pun dahsyat, dia cakap je tentang wakaf lift, keluar gambar iklan lift. Itu namanya pengurusan hebat, mantap, layaklah menjadi masjid terbaik di Gombak ini, insya-Allah. Dan moga-moga yang terbaik juga di kalangan penduduk di langit. Setiap seorang yang berada bersama hari ini, insya-Allah moga-moga juga turut menyumbang dan juga turut mengumpul amal-amal dan sebagai bekalan, insya-Allah. Yang dikasihi, yang dihormati YB Ustaz Hasbullah, saya ni ngabun sikit, saya mesti cari juga Ustaz kalau ada bersama. Ada. Baik. Terima kasih juga pada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Khairiyah, dari atas sampailah bawah, ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat, adik-adik yang sedang menjalani Ramadan di hujungnya dengan penuh debaran. Adakah kita ini bakal diterima Allah Ta'ala sebagai mana yang digambarkan, la'allakum tattaqun? Moga-moga kita di kalangan mereka itu. Dan juga seterusnya dua panelis ustaz-ustaz yang hebat, tuan-tuan guru saya yang subhanallah biasa dengar di radio, nampak di TV. Hari ni dua-dua sebelah saya, live lagi kita bawakan di Masjid Al-Khairiyah ni. Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Syauqi Osman, Ustaz sihat Alhamdulillah. Dan juga Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rohman. Sempat saya call berapa hari lepas Ustaz?
Masa tu saya call Ustaz, nak cakap dengan Ustaz, Ustaz sibuk dengar dia tengah ceramah. Pian ceramah pian. Sempatlah saya wish Ustaz happy birthday. Ingat tak Ustaz? Ke Ustaz dah lupa dah? Ingat Ustaz. Masya Allah. Yang berapa Ustaz? 25 kan? Ustaz 25 sama. Baik, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, subhanallah, tahniah sekali lagi pada Masjid Al-Khairiyah yang sentiasa istiqamah Ustaz Doktor Ustaz. Tiap Ramadan tiba, asal subuh hari Ahad pasti ada forum perdana subuh yang mana yang hadirin hadiratnya pun sama meriah macam kalau buat forum perdana di TV ataupun di waktu-waktu lain. Subhanallah. Tahniah kita ucapkan pada semua. Baik, sebelum kita mulakan dengan forum kita dengan tajuk keluarga syurga, boleh tak saya nak dengar suara-suara merdu ahli jemaah Masjid Al-Khairiyah? Kita zikir sikit boleh? Sikit insya-Allah sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini. Yang mana satu nak track berapa? Amboi dah. Astagfirullahalazim Ustaz. Oh ikut Ustaz nak istighfar. Oh yang itu Ustaz nak duet sekali. Sikitlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya suaranya semangat walaupun kipas besar atas kita ni syahadu syadang je pagi-pagi ni, rasa sedap je layan tidur saya. Baik Ustaz, jom kita mulakan forum kita pada pagi yang berbahagia ini membawa tajuk keluarga syurga. Siapa nak masuk syurga tuan-tuan dan puan-puan? Angkat tangan. Ui, laju-laju, dia kena laju-laju. Siapa nak seluruh ahli keluarganya berkumpul dan berhimpun dan berbahagia di syurga nanti? Angkat tangan. Amin. Allahumma rzuqna. Moga-moga Allah makbulkan dan rezekikan kita semua dengan syurga bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Kenapa tiba-tiba angkat tangan lagi? Baik. Oh, nak tanya soalan? Amboi, cepat nak tanya soalan. Bagi saya mula dulu. Kerja saya memang menanyakan soalan pada dua orang panel kita, Ustaz. Kita mulakan dengan Ustaz Dr. Syauqi, boleh InsyaAllah. Sebab memang kalau di radio ni waktu Ustaz on air tafsirul Quran. Lepas tu lebih kurang 7 lebih kat MSI Malaysia hari ni baru Ustaz Arianto on air pula. Okey. Doktor, jom kita ceritakan bagaimana digambarkan dalam, tadi sempat saya buka sikit tafsir dalam surah At-Tur ayat yang ke-21, bagaimana Allah gambarkan mereka yang beriman itu dan diikuti oleh zuriat-zuriat ahli keluarga mereka ini nanti akan dikumpulkan tanpa dikurangkan sedikit pun amalannya dan bergantung pada amal-amal mereka. Dan digambarkan orang-orang yang beriman ini, Doktor, akan berhimpun nanti di tempat yang indah, di syurga dengan amal-amal yang baik itu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit apa ciri-ciri nak menjadi keluarga syurga ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih kepada DJ Pian, macam duduk dalam IQ pula pagi ni, dan sahabat ahli panel Ustaz Harry dan pihak itu kan Ustaz Harry tengok semacam ya, risau kat kita. Dan juga pihak pengurusan Masjid Al-Khairiyah yang insya-Allah sentiasa berada dalam kebaikan, nama pun Khairiyah insya-Allah, dan mereka yang datang mengimarahkan masjid ini juga akan mendapat kebaikan sebab kita berada dalam taman-taman syurga insya-Allah. Tuan-tuan, macam pada pagi ini kita berkumpul di sini dalam suasana yang sangat indah dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan insya-Allah satu masa ketika mana kita dibangkitkan oleh Allah di akhirat, kita juga akan dikumpulkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Bersama-sama sahabat-sahabat kita, bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama mereka yang nak kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Dia orang nak dapat syurga ni tuan-tuan, orang itu dia nak ke tak nak tu saja. Dia bermula dengan nak atau tak nak. Macam nak datang masjid pagi-pagi ni lah. Pagi ni insya-Allah, nak ke tak nak? Nak dia boleh datang. Tengok lepas Ramadan nanti, nak itu berterusan ataupun tidak. Lepas Ramadan nanti tuan-tuan, bila masuk Syawal, kehendak kita itu sama ada masih ada kekuatan ataupun tidak. Kalau kita masih nak, maknanya insya-Allah itu ciri-ciri ahli syurga insya-Allah. Sebab ciri-ciri ahli syurga ini mereka yang sentiasa memastikan bahawa diri mereka beriman dan beristiqamah di jalan kebenaran. Seumpama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 30. Allah Taala menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Kita tengok ayat hujung sekali saya sebut tadi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan syurga Allah yang dijanjikan kepada kamu. Kepada siapa? Kepada orang yang innal ladzina amanu, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kepada orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Maknanya kepada orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, iman ni tuan-tuan benda asas. Sebab tu kita nak pastikan diri kita, keluarga kita masuk syurga, iman tu nombor satu. Ibadat datang lepas iman. Hari ni tuan-tuan, kadang-kadang kita didik anak kita puasa, kita didik tak mereka dengan iman? Kita didik anak kita puasa, tapi kita tidak didik iman. Akhirnya mereka puasa, tapi mereka tak sembahyang. Bukan sekadar budak-budak, sampai tua jadi macam tu. Bila kita tengok dah, kita tanya dah, kadang gurau tanya, hang puasa tak? Oh, dia marah. Bila tanya macam tu dia marah. Jangan pandang sebelah mata. Aku tak nak tinggal puasa, orang tahu tak? Cuma aku tak sembahyang je. Jadi maknanya tak sembahyang tu rasa macam biasa je. Janji aku puasa. Sebab apa? Sebab dia dilatih puasa, tetapi tidak dilatih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Taala sebut tentang bagaimana nak sebut tentang puasa tu pun Allah panggil orang beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu asas yang utama tuan-tuan, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk siapa saja nak masuk syurga, yang pertama sekali
iman kepada Allah Ta'ala. Maka di sini kita lihat para ulama, para hukama menyatakan awwaluddin ma'rifatullah. Para ulama menyatakan awwaluddin ma'rifatullah. Ini bukan hadis Nabi tuan-tuan, ini adalah kata-kata para ulama, kata-kata hikmah. Kita hari ni kadang-kadang semua sapu hadis Nabi belakang. Macam baru ni hari apa? Hari ni hari apa? Hari ibu lupa dah kan? Hari ni hari Ahad ni. Hari Jumaat baru ni. Tersebarnya kononnya hadis Nabi SAW, siapa yang salat qada lepas daripada salat Jumaat sebelum asar, dia akan dapat ganda sebanyak 400 tahun. Siap beritahu satu riwayat lain 1000 tahun. Tu dia. Kan? Tersebar dalam WhatsApp, tuan-tuan dapat dah? Tak dapat. Saya seorang yang dapat. Hangpa tak dapat. Hangpa tak pakai WhatsApp ke? Orang sini tak pakai WhatsApp, ahli syurga belakang ni. Lepas WhatsApp pun tak ada, Facebook pun tak ada, apa pun tak ada. Buat ibadat saja bagus sungguh. Kan? Tuan-tuan, tersebar dalam WhatsApp tuan-tuan, hadis-hadis palsu yang seumpama itu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nak cari Lailatul Qadar pun pahala 83 tahun lebih. Tu Lailatul Qadar tak tahu malam bila. Ni hari Jumaat terakhir bulan Ramadan, boleh sampai 400 tahun punya cover. Yang syok lagi dia kata apa tak? Dalam itulah ada sebuah hadis Nabi. Sahabat tanya kat Nabi, "Ya Rasulullah, umur kita 60 sampai 100 ya? Nuh pada 400 tahun ni sampai 1000 tahun." Nabi pun kata, kalau macam tu, itu cover untuk anak isteri dia, cover untuk kawan-kawan dia. Jadi lepas ni anak isteri tak sembahyang tak apalah, dia boleh tolong cover. Tuan-tuan, hak jenis macam ni tuan-tuan, hak jenis macam ni kadang-kadang orang nak ambil. Hak jenis macam ni orang nak pakai, sedangkan itu adalah perkara yang melibatkan kepalsuan yang disadarkan kepada Nabi SAW. Kita cukup risau tuan-tuan. Sebab tu tambah-tambah orang beriman dengan WhatsApp ni cukup risau. Sampai berasap lah kira. Sebab apa? Sebab banyak siapa-siapa nak letak masuk maklumat boleh letak saja. Boleh letak, sampaikan hari tu. Dia dekat-dekat raya memang banyak pasal kubur yang saya tengok. Kan? Dia punya apa? Mesej yang sampai. Yang sebut dia kata sunat ataupun kita digalakkan ziarah kubur hari Khamis petang lepas asar. Dapat tak yang tu? Dapat tak? Tu dapat. Dapat ke WhatsApp tu? Kita sunat dia kata kita dituntut untuk ziarah kubur petang asar hari Khamis, lepas asar hari Khamis. Pasal apa? Nabi kata roh. Nabi kata tu roh tunggu di kubur. Jadi kalau kita ziarah dia macam kita ziarah arwah ayah kita, serupa macam kita ziarah dia waktu dia hidup. Pipi ziarah kubur, assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin, bagi salam. Tiba-tiba dengar jawab salam, waalaikumsalam. Lama tak nampak. Tu dia. Tak keharu kita. Tuan-tuan, mai mana ni yang kata hadis ni? Tak ada. Sebab itu kalau kita nak tahu mana hadis mana tak, mainlah kuliah. Bukan dalam WhatsApp je tak. Sebab dalam WhatsApp siapa-siapa pun boleh masukkan dalam tu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bagi panduan kepada kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah Taala sebut, wahai orang beriman, bila datang orang fasik dengan satu berita, fatabayyanu, hendaklah kamu selidik terlebih dahulu. Jangan terima bulat-bulat macam tu saja. Tuan-tuan, balik kepada kisah sebut tadi. Para hukama menyatakan awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Awal agama kenal Allah tuan-tuan. Maka inilah ahli syurga ni, ahli yang dia kenal Allah. Macam mana nak dapat syurga kalau tak kenal Allah? Maka dengan sebab tu kalau nak dapat syurga, kita kena pastikan diri kita, ahli keluarga kita, kita didik mereka untuk yang pertama sekali mengenali Allah Azza wa Jalla. Siapa kita, siapa Allah. Kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani dalam buku beliau Al-Iman, apa beliau kata? Fa inna awwala wajibin ala kulli insan an ya'rifa Allah an tariqil ilmi haitsu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani, bekas rais Jamiat Iman,
bekas presiden Universiti Al-Iman. Sebab Universiti Al-Iman pun dah ditutup, dia dikuasai oleh pemberontak. Tuan-tuan, dia kata apa dalam kitab dia? Sesungguhnya awwala wajibin ala kulli insan, perkara pertama yang wajib kepada setiap orang, tuan-tuan, pada setiap orang, ayya'rifallah, untuk kenal Allah. Itu yang pertama sekali. Nak kenal Allah macam mana? An tariqil ilmi, melalui jalan ilmu. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak masuk syurga, ini hak pertama, kita nak bentuk diri kita dan juga keluarga kita. Bukan sekadar kita suruh dia puasa, tapi kita tak suruh dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia puasa bila mana ada ayah dia, bila mana ada mak dia. Bila satu ketika, tuan-tuan, dia sudah berpisah dengan ayah dia, dipisah dengan mak dia, dia rasa dia berada jauh daripada keluarga dia. Pada waktu itu iman yang akan menentukan sama ada dia akan terus puasa ataupun tidak. Kalau iman yang dibentuk, insya-Allah dia akan terus melaksanakan ketaatan pada Allah. Dia terus beristiqamah. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Mereka yang beristiqamah lepas beriman, syarat yang kedua istiqamah. Syarat yang kedua lepas kita beriman pada Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita kena istiqamah. Sebab itu para ulama salafus salih, mereka itu ditanya, apakah tanda amalan seseorang diterima oleh Allah? Ni contohnya, kita Ramadan, kita mari masjid belakang, kita mari anak-anak mari seronok tengok di masjid, kan? Seronok, ramai. Kata para ulama salafus salih, bila ditanya tentang apa tanda amalan orang yang bulan Ramadan ni, amalan mereka diterima oleh Allah, dia kata, tengok amalan selepas daripada itu. Nak tengok terima tak terima, tengok amalan selepas itu. Kalau ada istiqamah, kalau ada penerusan, maknanya amalan yang pertama tadi diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau lepas tu dah tak ada, hilang terus dah, quyub wal maghyub, memang tak ada apa langsung, tak tahu pergi mana, tak tahu. Tuan-tuan, kalau macam tu, maknanya kata ulama, para ulama salafus salih, amalannya tidak diterima oleh Allah, wal-'iyadzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di JPN tadi sebut, tanya semua nak syurga, semua nak. Tanya orang gila, orang gila nak syurga. Sebab syurga penuh kenikmatan. Jadi kunci dua itu yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, iman. Alladzina qalu rabbuna Allah, tu iman, iman. Dan juga istiqamah, ini yang perlu kita bentuk sebagai ciri yang utama dalam keluarga kita. Kita nak bentuk, kita nak bina, dan di situ Allah akan bagi wa abshiru bil jannah, bergembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang syurga ni, tuan-tuan, kita nak apa semua boleh. Atas dunia ni terangi macam-macam, tapi ada boleh, ada tak boleh, kan? Ada boleh, ada tak boleh. Tapi dalam syurga Allah semua boleh. Tuan-tuan terangi makan babi tak? Rasa geli-geleman. Agak-agak dalam syurga boleh makan babi tak? Tuan-tuan terangi nak minum arak tak? Terangi tak? Duk tengok orang minum macam sedap. Quran cerita bagaimana dalam syurga minuman orang beriman adalah arak. Tapi la yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Arak itu dia tak menyebabkan pening, tak menyebabkan mabuk. Dah, arak tu sedap, nikmat. Arak atas dunia ni busuk, tuan-tuan, busuk. Sedap dah arak atas dunia? Dia kata, mana tahu, tak pernah rasa. Saya pernah tanya, ada seorang, saya pernah tanya, arak sedap? Dia kata tak sedap. Hang tahu mana? Saya lalu minum arak. Oh, tapi lah bertobat dah, kata tobat dah. Saya tanya balik, oh, minum arak tu? Minum. Sedap tak? Memang tak sedap. Kalau tak sedap, minum apa? Kan? Saya nak tanya tuan, rokok sedap tak? Tapi tanya orang di sebelah, busuk ke tak? Busuk kan? Pasal pada isap juga. Ni punca dia. Syaitan menguasai diri dia. Dia kata ketika minum arak tu, dia kata, walaupun tak sedap, tapi rasa macam, syok. Oh, berasa hebat. Rasa diri ni hebat. Itu syaitan, tuan-tuan, syaitan. Macam tu juga. Kita rasa gentleman, contohnya.
Sedangkan tak sedap pun. Tetapi dalam syurga Allah, nak minum arak diberi minum, tapi arak yang sangat-sangat sedap, sangat-sangat lazat, dan akan diberi segala kenikmatan. Nak apa semua dapat. Jadi kalau kita nak yang tu, kita pastikan dua hal tersebut tadi yang Allah Ta'ala sebut ciri keimanan dan juga istiqamah di atas keimanan itu, insya-Allah ianya akan membawa diri kita dan keluarga kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Dr. Syauqi atas perkongsian ataupun permulaan untuk forum kita, mengetuk-ngetuk hati kita, muhasabah bersama macam mana agaknya Ramadan yang kita lalui. Kalau nak tengok lepas raya nanti macam mana sakan tak sakannya kita. Baik tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dan dihormati sekalian, masya-Allah. Jom kita mulakan sesuatu dengan melihat apa yang kita nak capai di hujung nanti. Makna kata kalau kita lah nak matlamat kita nak duduk di syurga, maknanya sekarang ni dah kena mulalah buat sesuatu apa yang bakal diganjari dengan syurga itu, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Dr. Syauqi Osman atas permulaan ataupun mukadimah kita. Mari kita beralih pula pada panelis kita yang kedua. Kita nak tanya Ustaz, bila nak mula? Ada orang bila belum kahwin lagi dah berbunga-bunga dalam hati, ada taman, belanja naik limuzin, panjang limuzinnya. Dah kahwin duduk kat bonet dia jaganya. Dan macam-macam cara. Orang masing-masing ada usaha nak mencari syurga itu di dalam keluarga, nak cari syurga untuk kita sendiri dan sebagainya, Ustaz. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan, satu, bila nak mula? Kedua tu, berapa lama agaknya kita nak usahakan untuk mencapai target syurga? Oh, cantiknya cincin Ustaz. Berapa lama nak capai target syurga yang kita gambarkan tadi? Subhanallah. By the way, tadi Ustaz Heri kata Ustaz Syauqi kuroi. Apa rahsia? Nanti kita share lain. Baik, Ustaz Heri silakan. Ini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ut tabi'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'alil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Pian. Hari ni Kim berhenti sekejap. Ustaz DJ Pian ada kat sini. Jadi radio Kim kalau tuan-tuan buka tak ada suara lah sekejap menjelang pukul 8. Kasihi sahabat saya Ustaz Dr. Syauqi. Rasa itu kita macam nak jumpa di Madinah, tak jumpa, sudahnya jumpa di sini. Yang berhormat, mana tahu saya cari pada tadi tak nampak. Dia nyuruk belakang merangkap imam Qiyamul Lail pagi tadi. Tuan-tuan imam, kursi dan tuan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi malah kita pada pagi yang barakah ini, di hujung-hujung Ramadan ni, kita merafakkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, rahmatnya, kasih sayangnya, kita masih lagi tuan-tuan terus meneruskan ibadah dalam bulan Ramadan ni. Macam Dr. Syauqi sebut tadi lah, kadang ada orang dia bila beramal tanpa iman ni, dia kadang-kadang dia kira nak raya 2 hari ni dia ambil MC pula. Bukan MC kerja, dia MC puasa. Saya kata nak sambut raya ni, jadi benda pun banyak tak siap. Buluh pun tak potong lagi.
nak buat lemang. Jadi ada orang kadang-kadang dia boleh gitu, dia boleh consider perkara agama ini dengan kehidupan. Ini kadang-kadang yang kita risau. Tapi Alhamdulillah, sebab itu saya sebut tuan-tuan, dengan kasih sayang Allah Ta'ala ni, kita masih lagi dapat terus istiqamah, ya, benar-benar untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tengok tajuk ini cerita pasal keluarga lah. Cuma ceritanya keluarga nak duduk dalam syurga. Kadang tajuk ni orang tua dia tak berapa minat, tuan ni. Pasal ialah orang tua, tuan. Dia rasa keluarga-keluarga ni aku dah, cucu aku pun dah kahwin dah, kata dia. Jadi keluarga benda lagi. Lagi pula bila kita bercerita macam Dr. Soki sebut tadi soal didik anak, puasa tapi tak semayang. Kita anak dah tak ada, cucu dah, anak pun dah ada yang meninggal. Jadi maknanya kadang-kadang baru nak bincang, dia kata lambat Ustaz, saya dah bercucu dah, baru nak bincang, kata dia. Ini pun kadang-kadang jadi satu dilema juga, tuan-tuan. Tapi bukan salah kita yang nak bincang ni, salah tuan-tuan lah yang baru nak bincang, siapa suruh, ya. Patutnya tuan-tuan bincang lah dulu lagi, ya. Tapi saya nak sebut sikit lah, tuan-tuan ni, sebenarnya ikut mana pun kita sebagai mak bapak ni, walaupun anak-anak dah besar, kerana benda yang nak membawa kepada syurga ni bukan tertumpu pada satu perkara saja. Dr. Syauqi sebut dah tadi tentang iman. Tapi kalau dia tidak diterjemahkan dalam kehidupan pun problem juga. Saya ambil contoh lah tuan-tuan sekarang ni. Ni tak lama lagi orang nak balik kampung. Dia je balik kampung, dia tak ada masalah, tuan-tuan. Dia memang takkan kelahi balik kampung. Kalau dia kelahi memang tak ada kerja lah tu. Pasal apa? Dia memang balik kampung dengan bini dia, dua-dua balik kampung. Rumah mak bapak, belakang-belakang rumah. Dia pandai strategi. Tu kira keluarga nak ke syurga lah tu, ya, strategi, tuan-tuan. Kadang ada orang hari ni nak balik kampung je pasal sampai bercerai berai, ya. Balik kampung je pun bukan ada benda. Yang lagi teruk tu nak ngejorkan malam raya. Sekian saja. Wassalamualaikum. Dan macam tu. Oh, tu syuruk. Canggih. Maknanya tak payah semayang dah lah, tu maksud dia. Tapi tuan-tuan dah semayang dah. Saya ingat sebenarnya waktu syuruk ni jangan tampal sini. Yang datang ni semua dah semayang dulu. Waktu syuruk ni tampal kat rumah orang tak semayang, biar dia sedar sikit. Dah habis dah waktu subuh, kata dia. Kadang kita iklan tak kena tempat, tuan-tuan. Dia yang menyesal masjid tu kata, aku keluar iklan kena balun balik, kata dia. Dah sungguh kadang-kadang kita tampal iklan ceramah dekat depan masjid. Orang masjid tu tak payah bagi tahu iklan pun dia memang datang masjid dah. Datang ke masjid beramai-ramai. Tampal kat mana? Kat depan masjid. Patut tampal kat Giant ke. Jadi mana orang yang pergi ke pasar raya, tahulah dia nak ke masjid, kadang tempat tampal iklan. Itu contohnya lah. Tak ada kena-mengena waktu syuruk yang keluar tadi, ya. Saya ingat bawa meeting besok tu. Jadi pandukan kepada apa yang telah dilontarkan oleh panel kedua. Tuan-tuan, orang nak balik raya ni, orang boleh kelahi. Orang boleh kelahi. Tapi saya duk perhati-perhatilah tuan-tuan ni. Ini saya nak cerita pasal keluarga ni sikit. Penting kita ni mak pak, walaupun kita dah tua-tua dah, kita rasa nak bincang tajuk ni macam alahai, macam dah lambat lah, I tell you, kata dia. Saya nak sebut tuan-tuan, saya perhati kes orang balik kampung, kelahi, cerai ni, kadang-kadang puncanya bukan pasal suami, bukan pasal isteri juga. Isteri jangan mengamuk dulu, buat tenang, ya? Bukan pasal suami, bukan pasal isteri. Kadang-kadang saya perhatikan sebenarnya puncanya lah mak bapak tu sendiri. Mak bapak yang lebih-lebih. Betul. Kadang budak-budak tu jadi kelang kabut, kita lah punya pasal. Malam raya kau mesti ada kat Penang. Kalau tak ada malam raya, pagi raya tak payah balik dah. Tak sakit jiwa budak tu. Mentua dah lah duduk kat Johor. Johor baru pergi Penang, tuan-tuan. Dia bawa laju. Semata-mata nak memenuhkan kehendak kita mak bapak. Oh, cik, faham ke tidak?
Dah sungguh tuan. Sungguh. Cuba kalau mak bapak itu dia jadi penenang. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok dalam surah An-Nisa ayat 35 tu, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahliha hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kau rasa risau dia orang ni jadi kelahi, bawakan seorang hakam daripada keluarga lelaki, daripada lelaki, hakam daripada perempuan. Tujuannya apa? In yurida islaha. Kalau dua-dua nak berbaik. Artinya apa? Sebab itu orang yang berada di keliling ni tujuan untuk nak membaikikan dia orang, bukan nak memporak-perandakan dia orang. Ni faham ke tidak ni? Mak bapak ni, kita lah yang duduk keliling ni. Dia tidak mesti hakaman tu mesti mak bapak. Tak, cuma kita nak sebut mak bapak tu orang paling dekat lah. Sepatutnya kalau yang jadi bapak, jadi mak bapak, dia yang dua-dua mak bapak ni kerja dia menenangkan dua ni. In yurida islaha. Tapi dua-dua ni lah yang buat huru-hara anak-anak tadi. Pasal sibuk nak ngejauhkan malam raya. Apa salahnya kalau kita jadi mak bapak kita yang menenangkan? Kau apa hal ni lu? Nangis-nangis tak pasal-pasal ni pasal apa? Cuba cerita ke mak. Ni mak, Rasulullah kata tahun ni balik kampung dia juga. Kalau kita jadi mak, kita nak jawab apa? Pasal apa pula Rasulullah kata rumah dia, kampung dia pula? Bukan tahun sudah dah balik kampung rumah dia? Kau cakap dengan lelaki kau, balik kampung aku. Budak-budak tu jadi apa? Oh makcik, budak-budak tu jadi apa? Tak kelahi dia berdua. Kadang-kadang begitu juga mak kepada suami. Lan kau tak balik kampung ke? Ni lah mak, si Lia ni dah muncul ni, dah 4 hari tak keluar bilik. Mak dia suruh balik kampung mak dia, balik ke Pahang. Saya kata balik kampung kita Melaka, dia kata balik Pahang juga. Bini kau nak jadi benda ni? Patut bini kau taat ke kau lah. Dah kalau bini kau tak nak balik, kau pun tak usah balik. Dengan anak-anak kau baru kau menyampah nak tengok. Tak sakit jiwa budak-budak tu? Bila mak bapak yang menghuru-harakan, patut mak bapak dalam Quran sebut. Kalau takut menyebabkan jadi dua-dua ni syaqaq, jadi bertengkar, jadi kelahi, Allah suruh fab'athu, bawakan satu daripada belah laki-laki, satu daripada belah perempuan. Tujuannya apa? Yurida islaha. Kan bagus kalau begitu keadaannya. Isteri telefon kampung, mak, Rasulullah kata balik kampung dia pula tahun ni mak. Menyampah betul lah dia ni. Apa jawab mak tadi? Kau nak menyampah-menyampah ni kan laki kau. Taklah patut balik kampung kita lah, Negeri Sembilan. Engkau kan ada laki-laki, kau ada laki, kau ikutlah laki kau. Yang kau kelang kabut nak balik rumah aku pasal apa? Tak adalah malam raya patutnya kat rumah mak. Apa pagi raya kau tak boleh datang ke? Kalau kau tak boleh malam raya, kau datanglah raya kedua. Apa masalah kau? Kan bagus kalau mak macam itu. Nanti kan yang sebelah laki-laki pula, apa cerita kau lan? Saya tak boleh mak, saya dah bagi tahu dengan Lia dah. Apa hal balik kampung kita di Pahang. Kau ni gila ke apa? Kan dia ada mak bapak. Tahun sudah kau dah balik sini, tahun ni kau pergilah rumah bapak dia pula. Raya kedua ke raya ketiga kau balik dah rumah aku. Apa masalah kau? Tuan-tuan, apa jadi pada anak-anak kalau macam itu? Mak bapak mentua kata kau balik kampung bini. Yang mak bapak bini kata kau balik kampung laki. Apa jadi? Oh makcik, apa jadi pada anak-anak tadi? Aman tak? Agak-agak ke syurga tak? Syurga. Last sekali anak-anak, bang ni macam mana ni bang? Itulah aku pun pening juga. Mak aku kata jangan balik kampung. Mak saya pun cakap jangan balik, kita duduk KL je lah. Bang kali lah tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, yang jadi masalah kadang-kadang kita mak bapak. Sebab itu saya kata tuan-tuan, bila cerita pasal keluarga ni, kita mak bapak kena duduk jugalah. Walaupun saya tidak nampikan yang ada kadang-kadang dah hotai-hotai dah compare dengan kami ni.
Ya, Ustaz Soki pun belum ada menantu lagi. Yang sulung umur apa Ustaz? 17 laki perempuan. Orang kata kalau perempuan Ustaz tak lama cepat menantu tu. Jadi tak lama dapat datuk lah. Tuan-tuan nak cerita, sebab itu kita mak bapak ni sebenarnya bila cerita tentang keluarga ni, dia bukan suatu benda yang kita sempitkan semata-mata soal kekeluargaan itu semata-mata, tapi kita nak tengok lebih besar soal pembinaan keluarga itu yang lebih bertepatan dengan kehendak agama. Tadi yang kita bincang pagi ni, bila kita cerita keluarga ke syurga, tuan-tuan boleh bayangkan dia syurga mana dia akan pergi itu laki bini tadi tu. Oh tuan-tuan, agak-agak laki bini tadi kalau duk berkelahi macam itu, syurga mana dia pergi? Agak-agak lah, syurga mana? Syurga mana? Saya akan tuntut di akhirat besok bang. Bini cakap, pasal tak balik kampung dia, tak balik kampung dia. Dia macam itu. Jadi laki kata apa? Awak jangan macam-macam, jangan nusyus, ikut saya. Oh, saya tak fikir tuan-tuan yang ini akan bawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita sebut tentang keluarga, saya nak sebutkan sebenarnya dia kalau pian tanya tadi berapa laju, apa soalan tadi? Soalan mendaluku pula dah. Berapa cepat? Bila? Tu soalan dia, bila? Tuan-tuan, sebenarnya dalam agama ni untuk nak bawa keluarga ni ke syurga, dia bukan tanya bila. Bukan tanya bila. Agak-agak yang bila kita nak mempersiapkan keluarga kita ke syurga. Gila ke? Tak. Sebenarnya nak berkeluarga tu dah terus untuk membawa kepada syurga. Sebab itu yang Nabi bagikan untuk laki-laki. Kan? Tunkihul mar'atu li arba'in. Ini hadis yang common lah tuan-tuan baca. Ini orang laki-laki. Kata Nabi, orang laki-laki kau nikahlah perempuan ni kerana 4 perkara. 5 liha wali hasad wali hisabiha wali jamaliha wali diniha. Ya, kerana hartanya, kerana kedudukannya, kerana cantiknya, kerana agamanya. Ya, fasfar bidzatid taribat siyadak. Pilih kerana agama kau puas hatilah. Tapi kalau boleh dapat semua-semua lagi canggih. Agama pun bagus, rupa pun lawa, yang lagi bagus. Kan? Sono hati pun bukan tenang lagi tuan, berbunga-bunga pasal bini lawa. Kan? Tapi kadang-kadang kalau bini lawa, duit tak ada pun payah tu, saya nak shopping duit kita je. Sakit hati juga. Lepas tu kalau dapat bini yang lawa, kaya pula, nak shopping tak payah pakai duit kita. Kita pergi hantar, dia bagi duit minyak pula. Ni duit minyak awak hantar saya. Kan? Kita rasa dah macam Grab taxi apa nama tu? Macam Uber taxi pula, Grab car. Saya hantar pun dapat duit juga. Ni Grab car kata dia. Tuh. Senang. Nanti kalau yang ada kedudukan, okey. Tapi makna agama tu daripada awal lagi. Suami nak kahwin, pilih yang itu. Tapi tuan-tuan jangan buat modal lah pagi ni. Menong balik betul lah. Ya, Ustaz cakap pagi tadi tu. Saya kena pilih kerana agamanya. Dulu saya kahwin dengan awak tak pilih agama. Saya kena kahwin sekali lagi, nampak. Itu mengada-ngada nama. Sama juga bila kepada orang perempuan. Nabi SAW dalam sebuah hadis kata Rasul SAW, ya, idza khataba ilaikum, kata Nabi, ya, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwaju. Kalau ada yang pergi meminang ni orang yang bagus agamanya, akhlaknya bagus. Tuan-tuan ni bukan agama saja, akhlak pun mesti bagus. Kadang agama bagus, sembahyang sampai lebam-lebam dahi, tak bawa juga keluarga ke syurga. Kenapa? Sebab dia lebam dahi, bini lebam muka. Syurga mana nak pergi? Bini pun tak nampak syurga mana dia nak bawa aku ni, kata dia. Betul? Bukan maksud kalau orang yang agamanya bagus, akhlaknya ada, dia tak jadi. Dia mesti berpasangan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk sempurnakan akhlak yang mulia. Nabi SAW tu kerja dia. Sebab tu agama ni tuan-tuan, akidah, Dr. Syarki sebut tadi, akhlak, ibadah, 3.
Itu sisi yang terbesar tu akhlak. Sebab tu kata Nabi SAW, apabila ada orang yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, pinang, fazawwaju. Faham Makcik? Oh Makcik, nanti kalau ada orang yang datang Minang tengok akhlaknya bagus, bagus, agamanya tip top, okey, kahwinkan, insyaAllah selamat. Tapi jangan agama je, sekarang dah pandai orang ya, ini zaman trik belaka. Nah, biasa dia boleh tunjuk. Sekarang orang pakai jubah ni, rompak pakai jubah. Tuan datang masjid, kita tengok kat CCTV kan, ada tuan-tuan tengok banyak viral. Dia nak curi tabung tu, solat 2 rakaat dulu. Tak pasti. Sampai saya assume dulu, kalau tak ajak istikharah, tabung mana. Saya kena pilih antara salah satu, tabung ni atau tabung tu. Barangkali lah. Tuan-tuan nak kata apa? Kalau sekadar berjubah berkepiah, tuan-tuan, belum tentu lagi. Ni kami semua kat depan ni, itulah dia ada. Sekadar berjubah berkepiah, belum tentu lagi. Ada ridak pula dekat tepi. Saya seorang nampak pun belum tahu lagi. Belum tahu. Sebab itu kalau sekadar agama saja tak cukup. Itu mesti akhlak sekali. Itu yang tak. Tuan-tuan nak bawa ke syurga mana? Kalau kita dengan mertua kita jadi derhaka pula, bini kita derhaka dengan mak kita. Bagaimana yang kata Dr. Syokri tadi nak didik anak dengan iman? Iman apa benda? Dia pun tengok mak dia pun sendiri dengan mak mentuanya kurang ajar. Contoh, kita balik rumah mak saya yang tak ada saya nak jejak-jejak kaki mak awak tu. Amboi, agak-agak syurga mana nak begitu? Oh kak, syurga mana? Tak ada harapan. Betul bang? Sebab itu kata Nabi SAW, kita daripada awal dulu sebenarnya, bukan tanya sekarang, bila. Tapi bukanlah maknanya tuan-tuan, kalau dulu tak mula, sekarang tak ada harapan. Tak. Tapi kita nak sebut, kalau ditanya bila sepatutnya kita mula, saya kata masa kita mula membina keluarga, matlamatnya syukur lah. Sebab itu orang yang macam ni lebih senang jalan dia. Macam kita lah tuan-tuan nak pergi balik ke utara, tuan-tuan nak balik ke utara, Penang lah katakan. Ya. Tuan-tuan nak balik ke Penang. Tuan-tuan siap-siap duduk dah dekat highway menghala ke utara. Senang, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan duduk kona-kona masuk jalan dalam Tembung Pahang, masuk Labis, Johor, pergi Seramat sekejap, tak ke mana-mana pergi, masuk Pahang, Kuantan pergi. Ke mana nak pergi ni? Nak pergi ke Penang, duduk masih pusing-pusing situ lagi. Last sekali Tembung Port Dickson. Singgah pula. Patah balik lagi, makan ikan bakar dulu. Ni bila nak jalan? Maksudnya begitu, kona jauh no. Tapi kalau kita memang dah terus, tuan-tuan tengok orang lumba lari. Tuan-tuan tengok tak orang lumba lari? Payah tu tuan-tuan ni. Tadi Dr. Syokri tanya siapa tadi? Pun tak pernah tengok juga. WhatsApp pun tak tengok. Diorang ni memang tak pernah tengok apa benda lah. Tuan-tuan dah berapa ribu sikit lah sikit. Tengok orang lumba lari tuan-tuan. Orang lumba lari tu, apa salahnya? Lumba lari je lah. Nama pun lumba lari. Kan? Berdiri je ramai-ramai situ. Lari. Kan senang. Tapi tak. Kau lain 8, kau lain 7, lain 6, lain 5. Nampak tak? Semua ada lain masing-masing. Tuan-tuan ada pernah tengok? Dia pusing pakai lain orang. Dia lari ramai depan, dia pusing masuk lain pertama. Apasal kau lagi sini? Sana macam tak best lah. Aku suka ke sini kata dia. Tak. Bila dia dah on track, dia senang. Pecut terus ke depan. Dia dah tahu dah track, dia dah tahu jalan dia dah. Nak cerita dia. Sebab tu kalau tanya bila mula, dulu mula. Tu cerita dululah. Ini yang belum kahwin ni bolehlah pasang angan-angan. Kan? Macam sekarang ni Ustaz sibuk dekat Facebook, dia hashtag dia imamku. Alah menyampah aku dengar. Kan? Sekarang ni hashtag Tiljannah. Yelah belum kahwin, yelah macam-macam hashtag keluar. Kan? Kalau dah kahwin besok, apa tag pun dah tak tahu dah. Betul. Tapi tak apalah tuan-tuan, okey lah. Angan-angan begitu baguslah. Mungkin barangkali lahir dengan kerana duduk dalam majlis ilmu. Bagus. Tapi saya nak sebut ni satu. Cerita pula sekarang. Okeylah Ustaz, yang itu memang saya tak dapatlah senang cerita. Masa bina dulu memang tak adalah yang tunkihul mar'atu
idza khataba ilaikum man tardawna dinahu, itu memang tak adalah senang cerita. Memang suami saya ni dulu memang main klip mata, dia klip saya klip, lama kahwin, itu je. Saya memang suami saya ni, saya tengok misai dia geram, dia tengok tebal betul, geram kahwin. Saya tengok bini saya ni Ustaz dulu masa joget lambak, joget lambak. Rasa macam inilah saya punya jodoh. Jadi kadang-kadang masa dulu kita memilih ni bukan kerana mantar tauna dinakum, kan? Bukan kerana mantar tauna dinahu wa khuluqahu, tak ada. Ini memang kita kahwin dulu pasal kita minat. Tak tahu pasal minat. Kadang-kadang ada orang minat kerana suara nyanyi, kan? Lepas tu orang kahwin dengan penyanyi. Tapi saya duk mikir agak-agak, di rumah tu bini nyanyi tak untuk dia nak makan yang sebuah lagu daripada album ketiga, track yang keempat. Agaknya lah kot. Pian ni banyak album, agak-agak masa isteri tengah masak dia tak nyanyi lagu keluarga bahagia. Saya peminat dia, tuan-tuan. Ya, Ustaz, dia orang punya kumpulan dulu mula-mula, Ustaz. Kan, lagu keluarga bahagia tu, kan. Lagu Koman je, tapi seronok tengok. Lagu Koman lah lagu. Pasal dia bukan jiwa-jiwa macam sekarang ni, kan. Saya suka lagu dia, tuan-tuan. Saya tanya dengan dia, berapa lagu dah dia nyanyikan masa bini dia masak. Okey, yang abang nak sampaikan sebuah lagu daripada album yang pertama dahulu, Keluarga Bahagia. Masak. Tak ada harapan, kan. Sebab kadang-kadang kita pilih tu bukan kerana tu, tuan-tuan, bukan kerana agamanya, bukan kerana akhlaknya, tak ada. Kerana suara, kerana rupa, kadang kerana penampilan, kadang salah nombor telefon. Salah nombor telefon boleh kahwin. Apa sejarah perkahwinan, cik? Sebenarnya saya nak telefon orang lain, dia telefon dia, dah kahwin pula kami, kata dia. Itu je. Bagaimana agak-agak tuan-tuan nak ke syurga tu, agak-agak lah bagaimana. Bukan kita nak menafikan hak dia untuk ke syurga. Soal tracknya tu, tuan-tuan ni faham ke tidak ni? Saya bukan nak condemn tuan-tuan ni, jangan tuan-tuan terasa sangat. Saya kata track tu, kita cerita tentang bagaimana nak ke syurga tu tadi. Sebab tu masalah. Tapi apa pun tuan-tuan, kalau sekarang ini dalam konteks kita kata bersegeralah. Masih ada ruang. Ya. Mungkin kita dah lama dah apa dia panggil ni, membina rumah tangga, dah berkeluarga lama. Sebab itu Quran sebut, ya, dalam surah Ali Imran tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada keampunan Tuhan. Jadi macam kita hari ini, tuan-tuan, kita dah duduk bulan Ramadan ni, kita dah duduk majlis ilmu, masjid khairiyah ni, la khairu illa khair. Kerana tidak ada apa melainkan kebaikan, kan? Tak ada apa-apa melainkan khair. Tak ada lain pada itu, khair. Dan nama pun khairiyah. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat kebaikan, teruklah. Dan tak ada benda lain dibuat melainkan kebaikan juga. Jadi insya-Allah dapat kebaikan. Sebab itu jangan tunggu lagi. Jangan tunggu. Terus move apa yang kurang. Macam tadi, apa nama ni, saya sempat dengar ceramah, macam ceramah pun ada tadi Ustaz Syam kita bagi tu, ya, untuk kita muhasabah. Tengok ni last minute, kan, last dah tuan-tuan, ni 28 dah, kan, pejam sekali lagi 29, pejam sekali lagi 30, tak ada harapan lah. Tapi inilah, nak tunggu apa lagi, nak tunggu apa, tuan-tuan? Sekarang lah kena mula. Sekarang kita terus, kita dan keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jalan sekali, jalan. Tapi kadang-kadang kita tak nafikan, Ustaz, bukan semua orang bernasib baik. Ada kadang-kadang suami datang, dia dengar macam ini, dia hati dia bercakap sendiri tu, betul lah Ustaz, aku bukan tak nak, tapi apa daya aku. Sepanjang 30 hari ni aku ajak pergi tarawih ke masjid bini aku, dia condemnnya aku balik. Awak sibuk nak ajak saya masjid. Sejak balik umrah dia lah, awak kenal masjid dulu. Karaoke sikit, ajak saya karaoke sikit, karaoke. Kita pun naik sakit hati nak ajak lah. Sebab itu kita tak nafikan. Ada orang, kita tak tahu tuan-tuan ni, masing-masing nampak redha je semua. Tak tahu ni, tak tahu betul. Itu realiti dia. Setuju tuan-tuan? Ada. Begitu juga yang perempuan nampak bagus, istiqamah. Kita tak tahu di sebalik. Dia nak mengajak anak-anak tadi bukan main payah. Mungkin maknya yang bagus, yang salihah, tapi anaknya Masya Allah,
Ustaz, anak saya bukan macam Ustaz Coki sebut tadi. Bukan puasa tak semayang, minta maaf. Anak saya semayang pun tidak, puasa pun tidak, apa pun tidak. Ada begitu. Jadi kadang-kadang dalam keadaan begini memang satu yang suka. Tapi saya kata tuan-tuan, sebab itu kalau mengikut riwayat Toyota, moving forward. Riwayat. Maknanya terus je ke depan, moving forward. Tak payah tengok belakang dah, moving forward. Terus, apa yang ada, jalan terus. Dan seperti mana yang diriwayatkan oleh Nike, just do it. Buat je. Tuan ni tahulah, Kak yang tulis-tulis, jangan tulis pula riwayat Nike, riwayat Toyota. Dia tulis juga, Ustaz, payah betul. Tahan Ustaz, tahan Ustaz. Mananya tuan-tuan, buat terus. Terus saya fikir dah nak terlampau, apa nama dia panggil sentimental. Saya soalan ni semalam dia bagi tuan, ni soalan bocor semua. Jadi saya dah menung dah, memang saya dah cakap ni lah, saya dah cakap pun. Baik. Lepas tu saya kata tuan, saya menung secara realitinya, tak semua orang nasibnya sama. Ada orang isterinya, ada orang suaminya, ada orang anak-anak, ada orang isteri dan anak-anak, ada orang suami dan anak-anak, ada orang mak bapak, dia dah okey dah. Jadi nak bawa ke syurga macam mana kata dia? Cakap boleh Ustaz. Ustaz kebetulan jadi Ustaz, bini Ustaz pun Ustazah, anak Ustaz pun Ustaz, okey lah. Yang saya ni lahir daripada mak bapak penyambun. Kebetulan nasib baik saya dihantar ke surau, elok sikit pangai. Dah ada orang begitu tuan-tuan. Apa yang kita pelik? Cuma mungkin kita tak muka, tak ada sebelah tattoo kan? Kalau tattoo sebelah Abang Long Fadil lah kita. Kalau semua pakai tattoo sebelah aja payah. Tapi nak ceritanya apa tuan-tuan? Tak sama. Tapi apa saya nak kata tuan-tuan, sekarang ni buat. Jangan terlalu sentimental mikirkan apalah keadaan aku. No, jalan. Apa yang kita boleh capai, apa yang kita boleh buat, usahakan. Soal yang nak bagi berjaya, soal nak bagi sampai atau tidak, itu kerja Allah Ta'ala. Faham? Terus, bawa terus, tunjuk contoh yang baik terus. Suami tunjuk contoh yang baik. Saya nak ke masjid ni, awak nak ikut? Awak pergilah, menyampang saya. Okey, saya pergi. Nanti besok pergi lagi. Saya nak ke masjid ni, jom. Awak tak faham ke? Okey, saya pergi. Yang isteri pun macam tu juga. Bang, yang nak ke masjid, abang nak ikut sekali. Kau terajang pun nak? Terajang. Oh betul Ustaz, jangan main-main. Ada suami ni jenis garang lain macam. Bang, minta maaf, yang pergi dulu kau pergilah, menyibuk aja. Pergi, jangan pernah rasa kecewa. Terus. Kadang kejutkan anak, puasalah long, puasalah, kesianlah kat mak. Kalau boleh guling. Dah kita baru nak start, nak buat macam mana? Tuan-tuan, boleh lagi, tapi jalannya jauh sikit, itu saja. Allah Ta'ala terima taubat hamba ni malam yugharrid, kata Allah Ta'ala, selama mana belum sampai ditegurukan. Sebab itu kalau hari ini kita dah terlambat, mungkin terlambat lah tuan, hari ini Ramadan yang ke-28 baru nak bincang tajuk bawa keluarga ke syurga. Contohlah, ini bukan nak kondem masjid. Ustaz ni masuk meeting lagi ni. Masuk meeting lepas ni bukan tajuk dah. Ustaz ni jangan bagi lagi datang tahun depan. Tak, saya nak sebut tuan-tuan, ada orang terlambat. Saya kata bila terlambat, bezanya satu saja. Apa dia? Dia ada sedikit payah, tu saja. Boleh atau tidak boleh? Boleh, tapi sedikit payah. Sedikit payah. So kena bertahan sikit lah. Kalau orang lain, anak dah memang dididik macam tu, Long, jom pergi masjid. Alamak, jomlah Long. Okey, siap. Anak kita, Long ke masjid, jom. Mak ni kerajang lah, Long. Mungkin 2 kali ganda kena buat. Kalau orang tadi macam itu, kita mungkin terpaksa keluarkan air mata. Kau yang mak lahirkan dulu. Terpaksa cerita sejarah. 4 bulan kau dalam perut bapak kau lari. Mak kejar. Kemudian mak lari, bapak kau kejar. Rupanya main lari-lari. Cerita contoh. Tak, faham tak kak? Nak maknanya jalan cerita tu panjang sikit lah. Itu je cerita dia. Habislah pian cukup lah tu. Subhanallah, Ustaz punya perkongsian dia ada drama dia berepisod-episod, daripada kejar tak kejar, dapat tak dapat. Yang suara mak mertua lah dia, bapak mertua lah dia, suara menantu lah Ustaz, semua besar je suara je dalam satu keluarga tu. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Rianto atas contoh-contoh yang kadang-kala memang realiti berlaku dalam kehidupan kita. Yang Ustaz kata tadi, masing-masing tahu kan, masing-masing tahu cerita masing-masing. Cuma hari ni tak terlambat lagi Ustaz, insyaAllah kita belajar dan cuba perbaiki apa yang boleh, yang terbaik untuk jadikan keluarga kita keluarga syurga, insyaAllah. Tuan-tuan,
Boleh minta tolong sikit? Dah alang-alang Ustaz sebut hashtag tadi. Boleh tak minta tolong sikit? Ibu-ibu boleh tak tolong? Saya nampak ramai yang bawa handphone. Boleh tak kita ambil gambar? Dalam masjid ni, agak selfie ke, gambar depan, gambar Ustaz Arianto ke, gambar Ustaz Syauqi ke, upload dekat Facebook, dekat Instagram anda, hashtag Forum Perdana Subuh. Euro 2016 setiap saat ada je orang post gambar, post keputusan Jerman menang 6-5 penalti dengan atas Itali. Tapi kita program-program agama tak ada pun orang nak cerita. Betul tak? Boleh tak tolong? Boleh tak ambil gambar sekarang? Boleh ke ni? Marilah siapa yang... Jangan Ustaz, saya dari tepi nampak lebar. Boleh? Boleh. Kita ambil satu gambar 3 minit lah. Dalam masa 3 minit ni ambil satu gambar. Yang mana-mana gambar, saya ambil gambar Ustaz lah. Upload Facebook, Instagram kalau anda ada, guna hashtag Forum Perdana Subuh. Forum Perdana Subuh. Kalau lokasinya anda tag di masjid, pastinya lah Masjid Al-Khairiyah. Dan bagi tahu kat orang lain, ini program yang baik, yang semua orang kena ikut contoh. Kalau anda nak kongsi sekali, apa poin yang anda dapat daripada Ustaz Dr. Syauqi? Ustaz Syauqi terus duduk tegak, dia tahu kan nak ambil gambar. Apa yang Ustaz Arianto sebutkan tadi untuk jadi panduan dan tips, share pada orang lain. Bukankah apa yang kita sampaikan tu juga menjadi saham ilmu yang bermanfaat untuk orang lain? Dan bukankah kita juga telah menolong agama kita dengan mempromosikan benda yang baik-baik? Kalau orang lain ikut tuan-tuan dan puan, Masya Allah, tak jadi dah insya-Allah drama-drama yang Ustaz Arianto lakonkan tadi, babak-babak tangisan-tangisan ibu, isteri, terajang kaki dan sebagainya. Nampak? Ustaz Arianto kalau angkat kaki tu memang sangat menghayati watak-watak tersebut. Baik, jom sambil tuan-tuan ambil gambar, upload. Saya pun nak buat sekejap lagi ni, kita promote insya-Allah dakwah kita juga. Kita sambung pusingan kedua. Boleh lagi ke ni? Boleh sampai pukul berapa agaknya? Saya lagi dia bunyi lagi ni, duha, tweet duha Ustaz. Boleh? Masa tu time Ustaz Arianto je cakap, masa tu semua alarm bunyi. Baik, Ustaz Dr. Syauqi, jom kita kongsi kan apa antara contoh ibar yang boleh kita pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam baginda mendidik, membentuk keluarga, masyarakat sekeliling baginda, para sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin contoh yang kita dapat ikut Ustaz, tambah-tambah lagi di zaman kita sekarang Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sanggup ambil pukul 10 Boleh Tak, saya dengar Tok Imam membisikkan kepada pihak ni kita berhenti 7.45 atau ke 8. Betul berhenti berapa minit lagi ni? Lagi 2 minit lagi. Jadi kita ringkaskanlah sikit-sikit insya-Allah. Sebab dia forum tak lama pakai lina ulah garam. Tuan-tuan, tambah-tambah malam tadi semua pakai qiyam kan? Qiyam, nampak patut semua pakai khusyuk yang pagi ni. Jadi tuan-tuan, contoh yang paling utama dalam kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Taala sebut sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang terbaik. Maka Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam buku beliau Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, mukaddimah kitab tu disebutlah, memetik daripada ayat ni, dia kata Nabi SAW beri jadikan contoh dalam seluruh kehidupan Nabi, termasuk Nabi membentuk keluarga. Nabi sebagai seorang suami bagaimana, Nabi sebagai seorang bapa bagaimana tuan-tuan. Dan memang ini merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ambil contoh daripada Nabi. Tuan-tuan, sebab itu bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi, akhlak Nabi macam mana, Aisyah nak jawab pun tak tahu nak pilih perkataan apa yang sesuai nak cerita pasal Nabi. Nak cerita apa ni? Tak ada satu keburukan langsung. Kalau kita tuan-tuan, orang tanya isteri kita tentang kita, agak dia tanya nak tulis berapa buku surat, berapa buku surat nak tulis. Dia boleh tulis satu. Tetapi yang kata Nabi ni, apa kata Aisyah?
kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Bagaimana hebatnya Al-Quran yang mempunyai mukjizat. Mukjizat Al-Quran tuan-tuan ni, kita berada dalam bulan Ramadan, syahrul Quran. Begitulah akhlak Nabi, sikap Nabi, bagaimana Nabi SAW mengemudikan kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Maka ianya mengikut panduan Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, antara elemen yang sangat penting tuan-tuan dalam mengemudikan rumah tangga ditunjuk oleh Nabi ni apa? Ialah elemen kasih sayang. Kasih sayang. Kita sayang betul-betul tak? Itu persoalannya. Kita sayang ni sayang palsu ke? Sayang betul-betul. Sebab sayang betul-betul sampai ke syurga. Itu sayang betul-betul. Sebab itu kalau orang yang beriman ni, dia tidak ada habis madu sepah dibuang, tak ada. Dia tak ada istilah tu. Istilah tu bagi orang yang tak beriman. Yang tak beriman ni maknanya ketika dia seronok, dia seronok. Bila masa dia tak seronok dah, tu yang berlakunya dalam rumah tangga, pukul-memukul tuan-tuan banyak. Kadang-kadang saya pernah jumpa student saya di UPM. Saya mengajar UPM lama dah tuan-tuan. Universiti penuh manusia. Memang ramai suruh itu. Dulu saya duduk di Gombak ni dulu. Start saya kerja UPM, saya duduk di Gombak. Berulang naik motor. Accident 3 kali. Lepas tu naik kereta. Sebab sini jam banyak kan dulu kan, nak keluar-keluar gitu. Tuan-tuan, antara student itu yang berumur lah. Waktu tu masa saya mengajar, masa tu muda lagi lah masa tu. Start mengajar umur 20, 23. Jadi student-student ni dah ada yang berumur, yang tapi kadang-kadang tengok-tengok dalam kelas nampak murung semacam. Ada yang murung semacam. Saya tanya, ada student sebagai akak dia. Akak nampak murung sebab apa? Tak apa Ustaz, ada masalah sikit. Tapi segan nak cerita kat Ustaz. Tak apa, saya kata tak apa lah. Tapi tak yang murung lah, belajar elok lah. Lepas tu dia sebut lagi. Tapi rasa nak cerita lah Ustaz. Lah tadi tak mau cerita. Nak cerita pula. Nak cerita apa? Cerita. Dia kata, Ustaz, saya ada masalah suami saya Ustaz. Masalah suami. Saya kata, apa masalahnya? Suami saya suka pukul. Ni antara problem. Tak ada kasih sayang. Dia sebut tadi kasih sayang. Bukan sekat pukul Ustaz. Dia buat saya macam bola bowling. Tahu bola bowling? Dia cepung saya. Dia angkat, dia cepung, dia hawin sampai kena dinding. Kita faham kan? Ni orang Jawa belakang ni. Ustaz Harry tak faham. Tahu cepung ni makna angkat, hawin. Tahu hawin? Hari ni kita belajar bahasa, satu hari satu bahasa. Kemudian bahawin ni macam baling kan? Ni meluncur kena dinding tau. Berdarah ni tau. Sampai tahap macam tu, dia buat macam bola bowling tau. Dia kata pula lelaki pula bekas Navy. Badan sedap, dia pula sekeping. Kalau angin kuat sikit melayang. Jadi maknanya sampai tahap macam tu, saya tanya dia. Biasa satu benda yang saya tanya. Perkara yang pertama sekali, suami sembahyang tak? Itu pertama saya tanya. Sebab apa? Nak tengok orang beriman ataupun tidak. Itu yang pertama sekali. Dia kata sembahyang apa? Kadang Jumaat pun tak pi. Tuan-tuan duduk kat situ. Dia tak ada kasih sayang. Tu saya tanya, jumpa di mana? Macam Syekh Hari sebut tadi. Tengok balik. Dia kata dulu jumpa atas kereta api. Main kecil-kecil mata gitulah. Kan? Masa zaman Hindustan macam ni, hasihan di takbir namir tumsah je ko hi mehebu be mili. Helah je ko si sefaga hai. Masa tu kan. Faham ni? Tak faham pun tak apa lah. Jadi maknanya zaman kecil-kecil mata tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu punca dia. Maknanya apa? Tak ada kasih sayang. Sebab apa? Sebab dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia sayang masih ada madu, okey, dia tetap bagi minyak yang penuh, sayang sungguh. Tetapi kalau orang yang tidak ada iman, tuan-tuan, bila mana dia rasa sudah tidak ada sayang, sudah ada sepah, waktu itulah dibuang dan sebagainya.
Tuan-tuan, di sini nak menunjukkan kepada kita kasih sayang. Ini yang Nabi tunjukkan. Nabi tunjukkan kasih sayang sangat luar biasa. Jadi Allah Ta'ala sebut, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah dah gariskan dah satu peraturan dalam berumah tangga ini, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan kamu mawaddah wa rahmah. Kasih sayang, tuan-tuan, rahmat merahmati. Terutama ketua keluarga. Ketua keluarga ni memang Allah perintah khusus. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu. Sebab itu Nabi, tuan-tuan, walaupun Fatimah bukan calang-calang anak, Fatimah sangat-sangat hebat keimanan daripada Allah, tetapi Nabi tetap sebut, wahai Fatimah, bebaskanlah dirimu daripada api neraka, wahai Fatimah, puteri kesayanganku. Nabi walaupun seorang Nabi tak dapat menyelamatkan Fatimah. Kalau Fatimah tak nak betul-betul beriman, Fatimah dia hebat dah, tuan-tuan, tetapi Nabi tetap mendidik dengan penuh kasih sayang. Tuan-tuan, sahabat Nabi tengok heran, Nabi menguncup cucu Nabi Hasan dan Husain, Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Dia tengok Nabi kucup cucu Nabi, dia heran. Dia kata dia ada 10 orang anak, seorang pun dia tak kucup, seorang pun tak. Tuan-tuan, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat rahmat tidak akan dirahmati. Jadi di situ menunjukkan kepada kita kasih sayang itu bermula dengan kasih sayang. Ia akan kita sayang keluarga kita. Bukan kita penting diri sendiri, kita nak bawa keluarga kita sekadar mungkin. Ini tanggungjawab yang paling utama untuk kita bawa insya-Allah menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tak peduli, sebab saya jumpa juga ada orang dia tak peduli, dia ni main masjid balik, dia tak peduli keluarga dia. Dia tak peduli. Pernah sekali itu ada seorang pelajar, dia jumpa saya. Yang pelajar ni macam-macam. Kadang-kadang hak Islam cara dia, hak bukan Islam pun cara dia. Kadang-kadang saya tengok non-Muslim pun bagus juga, dia berfikir banyak. Tapi kadang kita tak faham bahasa dia. Dia nak jumpa saya sekali tu, dia SMS saya, beliau ada di office sekarang. Saya kata, siapa beliau ni? Rupanya dia panggil saya beliau. Kira habis-habis polite lah tu, habis-habis ni beliau ada dah, tuan-tuan. Jadi ada seorang ni, dia jumpa saya, adalah something, saya tak tahu dia ni Islam ke tak, kita pun tak ada ramai sangat kan. Bila masuk waktu Zuhur, saya kata, jom pergi solat Zuhur. Dia senyap. Dia kata, saya tak Islam Ustaz. Tak apalah, saya pun solat Zuhur. Lepas tu sebab ada banyak masalah lagi nak bincang, lepas tu jumpa pula. Satu hari saya tengok nama dia, dalam senarai nama tu ada bin. Ada bin. Binti ni biasanya orang Islam lah kalau dalam konteks Malaysia ni. Saya panggil dia, saya tanya dia, hari tu kamu kata kamu bukan Islam, so macam mana? Ini bukan benda kecil-kecil, ini melibatkan akidah. Dia kata, Ustaz, sebenarnya saya pun tak tahu saya ni Islam ataupun tidak. Saya tengok muka dia, muka kacukan, kita pun tak dapat nak agak kan. Saya kata, apa saya boleh betul? Ayah saya Islam, mak saya bukan Islam. Saya kata, tak boleh, undang-undang mesti kahwin, mesti Islam. Dia kata, dulu ayah memang asal masuk Islam, mak nak kahwin masuk Islam. Lepas masuk Islam, kahwin, cerai. Tak cerai, dia keluar balik. Tapi tak cerai, dia tak cerai, keluar balik dari Islam, menganuti Hindu. Lepas tu sampai lah dia kata, ayah macam mana? Ayah cukup bagus. Dia kata tiap-tiap 5 waktu pergi sembahyang di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sembahyang masjid. TikTok. Mak cukup bagus, tiap-tiap minggu committed pergi kuil Hindu. Maknanya masing-masing ni kan. Ayah pernah ajak tak kamu pergi masjid? Ayah tidak pernah ajak saya pergi masjid. Ayah tak pernah didik, mak tak pernah didik saya. Mak macam mana? Mak tiap-tiap minggu ajak saya pergi kuil. So kamu pergi tak? Pergi lah. Saya pergi. Pasal mak ajak, tak ajak pergi. Lepas tu kamu buat apa? Saya kata, kamu buat apa di kuil? Tak buat apa, sebab saya tengok geli-geleman. Tengok rasa, tak sanggup lah. Tapi saya tetap pergi sebab mak saya. Dan saya tak pernah sembahyang, dan saya tak tahu identiti saya macam mana. Tentu saya nak tanya, dalam kes ni, siapa masuk neraka dulu? Agak-agak yang ayah tadi selamat tak? Agak-agak ayah tadi sembahyang 5 waktu komplit selamat tak? Tuan-tuan, qu anfusakum wa ahlikum nar.
panjang lagi kita nak bincang. Tapi prinsip saya, start pukul berapa tak apa, berhenti mesti on time. Jadi oleh kerana tadi dipesan dah paling lewat pukul 8 di Sufyan paling lewat dipesan tadi. Jadi oleh kerana prinsip tu kena pegang. Jadi sekadar itu, wallahu a'lam. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Dr. Syauqi Wasman atas perkongsian tersebut tu, dia memang betul. Terima kasih beliau. Baik, atas pencerahan dan kes yang Ustaz Dr. Syauqi sebutkan tadi, masya-Allah, dia benar-benar berlaku ya Doktor. Maknanya sangat menjadi satu muhasabah untuk kita bersama. Dan tambah-tambah lagi dalam zaman sekarang ni, zaman internet, zaman WhatsApp, semua laju aja. Macam-macam kisah yang berlaku. Ada yang benar dan ada yang perlukan tabayun ataupun penjelasan. Tapi itulah cabarannya untuk kita semua membawa keluarga kita, dan juga kalau boleh orang lain sekali, jiran tetangga, saudara mara, sepupu-sepapat semua, bawa ramai-ramai masuk syurga yang indah itu, insya-Allah. Amin. Ustaz, jom cerita sikit tentang cabaran. Macam mana nak hadapi cabaran yang tadi itu. Contoh yang Ustaz Dr. Syauqi sebut pun dah cukup mencabar. Dan sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita hari ini. Ustaz, ada drama lagi Ustaz? Tengah fikir skrip lah tu. Silakan Ustaz. Saya tak tahu nak cakap apa 4 minit ni. Tak sempat punchline. Tuan-tuan, saya ingat saya tutup dengan cerita yang kita dah biasa dengar tu, tuan-tuan. Nabi SAW ceritakan tentang 3 orang yang masuk dalam gua, kemudian tak boleh keluar masing-masing tawasul dengan amal soleh. Salah seorang daripada tu, dia bagi tahu, satu ketika aku pernah berada di atas seorang wanita, kata dia. Okay. Maknanya memungkinkan dia untuk berzina, tetapi pada ketika itu aku rasa takut kepada Kau ya Allah, kemudian aku tinggalkan dia. Saya rasa tuan-tuan, kita kena pergi ke arah itulah. Dalam konteks hari ini, zaman yang begitu mencabar, saya rasa kita perlukan iman. Ya, dia tidak adalah, hari ini punya zaman, dia tidak ada lain yang mampu nak menyelamatkan kita melainkan iman. Ya, sebab itu saya kira prioritinya zaman sekarang ni lah iman. Ya, ibadah betul, kerana dia juga secara skill-nya, secara pusingannya dia akan berkait dengan soal pembinaan iman. Tetapi perkara yang paling penting hari ini kita nak lihat adalah soal iman, keyakinan. Ya, sejauh mana teguhnya iman kita, isteri kita, anak-anak kita. Lebih mudah kita sebut sejauh mana kuatnya pegangan kita kepada agama ni. Ialah iman itu, kalau kita terjemahkan soal kita, dia panggil ni soal beragama lah tuan-tuan, ni soal beragama. Sejauh mana kuat kita pegang. Kalau kita masih lagi ding-dong orang panggil, separuh kita pakai, separuh kita tolak, yang ni kita ambil, yang sana kita tolak, ni kita beriman, tu tidak. Saya kira ruang-ruang itu yang akan mosakkan kita walaupun sedikit, kerana ni zaman yang begitu mencabar. Zaman ni mencabar. Kalau zaman dulu-dulu saya ingat tak ada masalah. Zaman dulu orang tak bagi anak keluar. Saya, mak bapak saya tak bagi keluar. Balik, masuk, selamat. Dia masuk saja dalam rumah, okey, selamat. Dulu. Sebab yang jahat tu dia luar. Dalam rumah dia tak ada yang jahat. Tapi sekarang ni tuan-tuan nak lari mana? Nak lari ke mana? Yang keluar pun jahat, dalam rumah pun jahat, dalam bilik pun jahat. Betul tak? Hari ni dia ikut kita semua. Sampai masuk dalam masjid pun dia ikut juga. Mana-mana tempat dia ikut. Jadi saya nampak dia pada zaman ini tak ada perkara yang lebih ampuh kita nak sebut dalam konteks nak membawa ke syurga, melainkan kita didik dengan kekuatan iman dan hampirkan seboleh mungkin dengan agama. Seboleh mungkin dengan agama dalam konteks kita menuruti sunnah Rasulullah SAW dan juga melaksanakan apa yang dipandukan oleh Al-Quran. Saya rasa itu sajalah yang dalam tempoh 4 minit ni. Pertamanya pasal mengambil apa yang disebut oleh Ustaz Syauqi tadi. Ustaz Syauqi kata berhenti mesti syak pukul 8. Jadi saya ada lagi seminit. Jadi saya rasa itu perkataan yang boleh saya simpulkan, dan untuk yang tuan-tuan kita menung balik, we have no choice. Saya kalau marah masih juga we have no choice. Tuan-tuan, kita tak ada pilihan hari ini. Ya, tak ada pilihan. Sama ada kita ambil atau kita tinggal. Bukan kita ambil atau tinggal, sama ada kita ambil atau kita hancur. Dua je. Ya.
Ini macam peristiwa perang Uhud lah. Kata Nabi SAW, duduk atas bukit ni jangan turun-turun. Menang, kalah, duduk atas tu, kekal di situ. Turun, habis. Sama juga hari ini Rasulullah SAW tinggalkan kita Quran, Sunnah. Rasulullah SAW suruh kita dekat dengan agama. Kita tak pegang. Kata Nabi SAW dalam diriwayat Imam Malik dalam Muwatta, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitab Allah sunnah Nabi. Aku tinggal dua perkara, kau pegang sungguh-sungguh selamat, kau tak pegang sungguh-sungguh habis. Misi sungguh-sungguh ni semua perkara, everything. Saya tak dapat nak urai tuan-tuan pasal dia akan menyebabkan terlebih seminit. Maka dengan itu saya serahkan semula kepada biar wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Haryanto, Ustaz Harry atas perkongsian sebentar tadi. Apa yang perlu kita jadikan bekalan untuk keluarga kita bertemu dan berkumpul di syurga nanti, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sudah pun sampai kita ke penghujung forum perdana subuh kita yang dijayakan, dianjurkan oleh Masjid Al-Khairiyah Seri Gombak. Tahniah sekali lagi untuk seluruh ahli jawatan kuasa, tahniah untuk ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat sekalian yang masih maintain sampai sekarang didengarkan apa yang disampaikan oleh para ustaz kita pada pagi ini. Saya ada Ustaz Syam pesan, dia kata kau kena nyanyi pian. Kalau tak, kau tak boleh tanya soalan nanti dengan ustaz-ustaz ni, tak cukup. Boleh ke? Saya ada lagu raya nak nyanyi. Boleh? Sikit lah. Saya combine dua, cerita tentang raya di sini dan raya di sana. Macam ni bunyi, boleh Ustaz? Boleh minta izin Ustaz? Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Nanti tiba masanya hari bahagia keluarga di syurga. Mulakanlah dari dunia, mengumpul bekalan keluarga di syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf raya, belum raya dah nyanyi lagu raya. Tapi nak jadikan motivasi untuk kita, insya-Allah moga-moga apa yang kita buat di dunia ini kumpul, kita jumpa nanti di syurga. Teringat Ustaz Long kecil motivasi pagi Kim FM selalu sebut, kalau tidak kita jumpa lagi di dunia, moga-moga kita jumpa di syurga, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang terus bersama. Syukran ala hudurikum wa syukran ala husni istimaikum. Terima kasih Ustaz Dr. Syauqi. Jumpa lagi di radio besok insya-Allah. Ustaz Hari TV lagi insya-Allah. Dan semoga kita doakan moga Allah kurniakan kekuatan istiqamah untuk para asatizah kita untuk terus berdakwah dan manfaatnya kita perolehi bersama di mana jua saluran-saluran ataupun channel-channel. Moga-moga kita juga dapat memanfaatkannya yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang silap khilaf itu kekurangan saya, mohon ampun dan maaf. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz ataupun DJ Sufyan di atas pimpinan forum perdana subuh pada pagi ini. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Syauqi Osman selaku ahli panel pertama, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman ahli panel yang kedua. Terima kasih di atas perkongsian ilmu yang bertajuk keluarga syurga, yang pastinya perbincangan yang amat menarik dan yang pastinya pilihan di tangan kita semua. Jadi apa yang telah dipesan oleh Al-Fadhil Ustaz Syauqi, pertama istiqamah, pesanan daripada Ustaz Haryanto yang kedua ialah pilihan itu di tangan kita. Jadi sama-sama kita bawa keluarga kita ke dalam syurga. Bila nak mula, kena mula apabila nak membina keluarga. Jadi itu sahaja, insya-Allah para jemaah dan rahmat Allah, forum perdana subuh bagi bulan Ramadan 1437 akan melabuhkan tirai pada pagi ini untuk forum perdana subuh. Tapi ibadah-ibadah bulan Ramadan masih ada berbaki, lebih kurang 2-3 hari lagi. Jadi perbanyakkan dan tingkatkan kualiti ibadah kita, dan pastikan selepas bulan Ramadan kita akan terus melaksanakan ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Untuk makluman para hadirin semua, insya-Allah
seperti mana yang kita telah maklumkan sebelum ini, solat Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal pada jam 8.30 pagi di Masjid Al-Khairat Taman Seri Gombak. Mohon datang lebih awal. Yang keduanya, kuliah pengajian akan berhenti rehat seketika selama seminggu dan akan bersambung pada hari Isnin. InsyaAllah apabila sekolah dibuka, maka pengajian di masjid juga akan dibuka, dan diharapkan para jemaah semua dapat hadir memenuhkan masjid dalam program dan terutamanya solat berjemaah 5 waktu di masjid, insya-Allah. Jadi tolong sebarkan program-program peimarahan masjid kepada jiran kita, sahabat kita, kawan kita, keluarga kita, supaya kita dapat bawa mereka bersama-sama kita ke dalam syurga, insya-Allah. Bagi para jemaah yang masih berminat untuk mengikuti ataupun mendapat maklumat program masjid yang belum ada dalam grup jemaah masjid, boleh WhatsApp ataupun mesej nombor dan nama ke telefon saya sendiri, iaitu 012-366-3059. Tolong bagi nama dan alamatlah, pasal 9, pasal 7 dan sebagainya, untuk saya masukkan nombor telefon tuan-tuan dan puan-puan ke dalam grup jemaah masjid, bagi para jemaah semua mendapat info program-program yang akan dijalankan di masjid. Jangan lupa selepas bulan Ramadan ini, insya-Allah bulan Syawal, pihak masjid akan mengadakan majlis sambutan hari raya pada 31 Julai 25 Syawal, insya-Allah. Jadi masuk jadual. Jadi insya-Allah program makan percuma bukan hari ini, tapi selepas Syawal, insya-Allah 2 minggu selepas kita berhari raya, kita akan mulakan program makan tengah hari semula, iaitu pada hari Selasa dan Rabu. Isnin dan Khamis makan percuma juga, tapi majlis berbuka puasa. Setiap hari makan percuma. Isnin dan Khamis majlis berbuka puasa percuma di masjid. Selasa dan Rabu makan tengah hari percuma. Jadi tolong sebarkan. Ini sepanjang tahun, maknanya setiap minggu. Jadi 5 hari, Isnin sampai Jumaat, kita ada makan percuma, insya-Allah. Jadi dengan tuan-tuan menyebarkan sedikit maklumat program masjid ni, itulah dakwah kita bersama, insya-Allah, untuk memakmurkan masjid. Mohon maaf di atas kekurangan dan kesilapan seperti mana yang saya telah maklumkan. Insya-Allah pada pagi ini kita akan umum untuk tabung pembinaan wakaf lift. Kita nak buat lift dekat Masjid Al-Khairat Taman Seri Gombak ni. Nak naik tingkat 1 Dewan Solat, tingkat 2 ada Dewan Seminar, tingkat 3 ada mini balai cerap dekat atas atap masjid, dekat kubah. Kita dah ada pelantar, tinggal teropong. Jadi insya-Allah kita nak belajar astronomi, ahli falak kita, insya-Allah bersama-sama membawa kita ilmu yang bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.